Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila saya telah terangkan bahawa rawatan santau dengan menggunakan tepukan daun nangka sehingga keluar berbagai objek daripada tubuh pesakit seperti serbuk kaca, dawai, berus periuk dan sebagainya. Dan telah pun saya sebutkan objek-objek ini keluar penuhnya daripada tubuh pesakit, tapi hakikatnya ada jin, ada syaitan yang menjadi pembantu pawang-pawang tersebut mencempakkan objek-objek tersebut. Jadi objek tersebut bukanlah keluar daripada tubuh badan pesakit, tapi dicempakkan oleh jin dan syaitan yang menjadi pembantu perawat tersebut. Dan ini memang sudah diketahui. Ini memang sudah diketahui oleh para alim ulama sejak dahulu. Guru agama saya pun telah mendedahkan rahsia tersebut kepada murid-murid di dalam kelas ketika kami belajar agama di sekolah agama Johor dalam tahun 60-an. Oleh kerana itu timbullah persoalan lain, kerana kaedah tersebut di zaman sekarang telah digunakan oleh setengah ustaz, oleh setengah orang alim, bukan pawang-pawang Jawa yang menggunakan kaedah tersebut, tapi ustaz-ustaz, orang-orang alim menggunakan kaedah tersebut. Sebenarnya ustaz-ustaz, orang-orang alim yang menggunakan kaedah tersebut telah pun mempelajari kaedah tersebut dari para pawang-pawang Jawa yang memang terkenal dalam perubatan atau rawatan sihir santau. Ustaz-ustaz, orang-orang alim tersebut belajar daripada pawang yang tertentu yang mahir dalam bidang rawatan santau. Ustaz-ustaz, orang-orang alim tersebut jadi murid pawang-pawang tersebut. Sesudah dipelajari kaedahnya, maka kononnya segala jampi serapah dalam bahasa Jawa atau bahasa-bahasa lain ditukar dengan bacaan ayat-ayat Quran. Kerana itu mereka mendakwa kaedah perbohongan dalam menangani sihir santau kononnya telah berjaya diislamkan dengan cara mata-mata jampi serapahnya ditukar dengan bacaan ayat-ayat Quran. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kaedah perbohongan boleh bertukar menjadi kaedah Islam? Bagaimana kaedah yang diharamkan boleh menjadi kaedah yang diharuskan? Sedangkan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, siapa menemui pawang, tukang-tukang telik dan nujum lalu membenarkannya, maka orang tersebut telah kufur terhadap kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Man ata urafan au munajjiman au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa saja yang menemui uraf, tukang-tukang telik, munajjim, tukang-tukang telik yang menggunakan peredaran bintang, au kahinan, atau menemui pawang lalu membenarkan kata-kata mereka, sesungguhnya orang tersebut faqad kafara bima unzila ala Muhammad, orang tersebut telah kufur terhadap kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan kafara telah kufur di sini telah dihuraikan oleh ulama hadis yang bermaksud kufrun duna kufrin, kufur yang tidak membawa seseorang keluar daripada Islam, tapi kufur yang bermaksud berdosa besar. Jadi Rasulullah tegaskan, siapa yang menemui seseorang pawang, seseorang tukang telik dan membenarkan kata pawang, tukang telik atau nujum pun sudah berdosa besar. Ini orang-orang alim, ustaz-ustaz ini menemui pawang-pawang santau, bukan saja membenarkannya, menjadi muridnya, mempelajari kaedahnya, lalu kaedah itu digunakan untuk merawat pesakit yang diserang sihir santau. Cuma bacaan jampi serapah diganti dengan ayat Quran. Kononnya kaedah tersebut telah menjadi kaedah rawatan Islam. Sudah bertukar daripada diharamkan menjadi diharuskan. Ini tidak mungkin berlaku. Ternyata
ustaz-ustaz, orang-orang alim yang menggunakan kaedah rawatan santau yang mereka pelajari daripada pawang-pawang santau masih tetap berlaku seperti yang dilakukan oleh pawang-pawang santau itu sendiri. Ustaz-ustaz, orang-orang alim yang menggunakan kaedah tersebut bila mengobati seseorang yang diserang oleh santau, maka keluarlah objek-objek seperti mana biasa. Akan keluarlah serbuk kaca, akan keluarlah dawai-dawai, berus-periuk dan objek-objek lain daripada tubuh pesakit. Tapi sebenarnya orang alim tersebut telah dibantu oleh jin, oleh syaitan yang mendalangi usaha mereka mengobat santau tersebut, tetapi tidak disedari oleh ustaz dan orang-orang alim tersebut. Malahan usaha mereka itu telah menjadi satu penipuan yang tidak disedari oleh masyarakat, kerana masyarakat menganggap kaedah rawatan santau tersebut adalah kaedah Islam. Kerana yang melakukan ustaz atau orang-orang alim, takkanlah ustaz menjadi pawang, menjadi bomoh. Tapi hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, apa yang dilakukan oleh ustaz-ustaz orang-orang alim tersebut persis berlaku seperti juga apa yang dilakukan oleh para bomoh santau. Jadi apa yang berlaku itu sebenarnya adalah merupakan sihir. Sampailah masanya sekarang kita lihat, benarkah dakwaan saya atau pandangan saya bahawa keluarnya objek-objek tersebut yang didakwa daripada tubuh orang yang kena santau adalah dalam bentuk sihir? Adakah benar pandangan saya? Para pendengar sekalian, kita diberitahu dalam kitab-kitab lama perbezaan antara sihir dengan karamah secara ringkas sangat sehingga boleh mengelirukan masyarakat. Sihir dimaknakan perkara-perkara yang ganjil, yang luar biasa, khariqul adah, yang mencari adat, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Karamah sebaliknya berlaku pada orang-orang yang soleh. Cuma itu saja yang panduan yang diberikan dalam kitab-kitab lama. Tentulah panduan tersebut tidak mencukupi untuk membezakan antara sihir dengan karamah. Sebab itulah apabila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang meninggal dunia tahun 562 Hijrah, di dalam kitabnya Al-Ghunyah, bila orang bertanya apakah beza antara sihir dengan karamah, maka beliau memberi jawapan yang sangat detail yang kita boleh gunakan untuk menentukan satu-satu perkara yang berlaku yang sangat ganjil, khariqul adah, yang mencari adat, adakah yang berlaku itu sihir atau karamah, maka dapat kita tentukan kebenarannya dengan menggunakan kaedah yang telah dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Alhamdulillah, saya telah pun menghalusi pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani tentang perbezaan antara sihir dengan karamah. Jadi kita gunakanlah untuk menjadi kayu pengukur pengobatan atau rawatan santau yang dilakukan oleh ustaz-ustaz dengan menepuk daun nangka ke tubuh pesakit lalu keluar objek-objek yang sudah kita kenali. Adakah itu sihir atau karamah? Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jilani menegaskan karamah datangnya daripada Allah. Maka oleh kerana karamah datangnya daripada Allah, maka berlakunya secara mendadak, secara tiba-tiba, tak dapat dijangka bila akan berlaku, kerana mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, oleh kerana sihir adalah perbuatan manusia yang dibantu oleh jin dan syaitan, maka berlakunya sesuatu yang luar biasa yang dikategorikan sebagai sihir boleh dijangka bila akan berlaku. Jadi sihir berlakunya boleh dijangka. Bila seorang ahli sihir melakukan amalan sihirnya, maka kita akan dapat menjangka apa yang akan berlaku. Tetapi karamah sebaliknya tidak dapat dijangka sama sekali, kerana karamah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah telah menegaskan apabila Sayyidina Abu Bakar dengan Khandalah menceritakan pengalaman kedua-duanya nampak surga dan neraka secara tiba-tiba. Selepas itu kedua-duanya cuba melihat
surga dan neraka tak dapat melihatnya seperti yang berlaku. Maka Rasulullah SAW menasihatkan Sayyidina Abu Bakar dan Khandalah, wahai Abu Bakar, wahai Khandalah, perkara engkau melihat surga dan neraka itu datangnya daripada Allah, berlaku hanya apabila Allah kehendaki. Rasulullah menyebutkan, ya Abu Bakrin, ya Khandalah, as-sa'ata as-sa'ata, wahai Abu Bakar, wahai Khandalah, karamah seperti yang kau terima dari Allah itu hanya berlaku apabila Allah kehendaki saja. Sebab itu awak cuba berkali-kali untuk melihat surga dan neraka, tak boleh nampak kerana Allah tak kehendaki. Selain daripada itu, cerita tentang karamah Sayyidina Abu Bakar dan Khandalah ini dapat kita lihat dengan jelas bahawa karamah berlaku pada seorang, dikurniakan oleh Allah pada seorang, biasanya satu-satu karamah dikurniakan oleh Allah sekali saja, tidak berulang berkali-kali. Tapi sihir berulang berkali-kali, seperti keluarnya objek daripada orang yang mengalami penyakit santau, sihir santau. Bila orang tersebut diobat berkali-kali, maka objek-objek tersebut akan keluar berkali-kali, bukan hanya sekali. Sehingga ada yang 40 kali, 30 kali, berpuluh-puluh kali, berulang-ulang benda yang sama. Jadi ini menunjukkan bahawa keluarnya benda-benda yang didakwa kononnya daripada tubuh pesakit itu adalah sihir, bukan karamah. Seterusnya, Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan, kalau karamah bukanlah kebolehan diri seseorang, kerana karamah datangnya daripada Allah, tetapi keluarnya objek daripada tubuh orang yang kena santau adalah merupakan kebolehan orang yang melakukan rawatan tersebut. Semua orang tahu ustaz itu boleh mengobat sakit santau. Ustaz itu pakar mengobat santau. Jadi orang ramai sudah tahu kalau ustaz itu, kalau orang alim itu mengobat santau, akan keluar benda-benda seperti ini. Jadi ini nyata sebagai kebolehan bakat orang tersebut. Jadi apa perkara ganjil yang berlaku, keluarnya objek-objek tersebut adalah merupakan bakat atau kebolehan orang tersebut yang memang sudah diketahui oleh orang ramai. Jadi kalau ada siapa yang diserang oleh santau, akan menemui orang tersebut. Sedangkan karamah tidaklah begitu. Karamah berlaku pada seorang bila Allah kehendaki, dan sangat jarang berlaku. Selain daripada itu, sihir boleh hilang dengan sebab, tapi karamah tidak akan hilang dengan sebab. Kerana sihir berlaku dengan bantuan jin dan syaitan, maka sihir boleh hilang dengan sebab. Misalnya apabila seorang itu sentiasa duduk dalam zikir dan muraqabah, membaca ayat-ayat Quran yang tertentu, membaca ayat kursi yang berterusan, maka sihir tidak akan berlaku. InsyaAllah, sekiranya seseorang sedang mengobat pesakit santau, pakar santau, lalu dalam pengobatan itu dihadiri oleh orang-orang tertentu yang duduk dalam keadaan zikir dan muraqabah terhadap Allah, insya-Allah orang tersebut tidak akan nampak apa yang selalunya berlaku. Apa yang selalu berlaku tidak akan terjadi, kerana sihir akan terbatal disebabkan kehadiran orang yang sentiasa zikir dan tafakur terhadap Allah, sentiasa membaca ayat-ayat dan berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiun alim. Kalau kita hadir dalam majlis pengobatan seorang yang disantau, kita duduk dalam zikir dan muraqabah, insya-Allah perkara-perkara ganjil yang biasa dilakukan oleh mereka yang mengobati penyakit santau tidak akan berlaku, kerana kehadiran orang yang sentiasa zikir dan tafakur akan menakutkan jin syaitan yang membantu kerja-kerja sihir tersebut. Kerana itulah maka Syekh Abdul Qadir Jailani kata, kalau sihir boleh terbatal dengan sebab, tapi karamah tidak. Kerana karamah berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Syekh Abdul Qadir Jailani kata sihir berlaku satu macam saja. Dalam bahasa Arabnya ala namtin wahidin. Kita dapati rawatan penyakit santau, sihir santau dengan menepukkan daun nangka, kita dapati yang keluar adalah satu jenis saja. Yang pertama yang terkenal ialah sebuk kaca, yang kedua dawai.
itulah dua objek yang biasa keluar. Sama saja. Berulang-ulang. Kalau seorang pakar di bidang penyakit santau satu hari mengubat 10 orang yang kena santau, maka yang keluar sama saja, iaitu sebut kaca, dawai dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sihir itu ala namtin wahidin, sejenis saja, tidak bertukar. Kenapa tidak bertukar benda-benda lain? Kenapa serbuk kaca saja? Kenapa tidak yang lain-lain? Kalau kita lihat orang mengalin telur, maka bila telur itu dipecah, kalau sekiranya biasanya yang ada kuning telur bertukar jadi merah atau jadi hitam, maka begitulah kuning telur akan bertukar jadi merah atau hitam. Kalau biasa dibelah telur itu dalamnya ada jarum, maka begitulah bila dibelah dalam telur itu ada jarum, tidak bertukar dengan benda-benda yang lain. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ala namtin wahidin. Selain daripada itu, kadang-kadang sihir itu berlaku hanya pada waktu tertentu, tidak akan berlaku pada masa-masa yang lain. Sebab itu kadang-kadang ahli sihir bila mengubat orang, dia mengambil masa yang tertentu, memerlukan masa yang tertentu yang biasa digunakan, tidak sebarang waktu. Tuan-tuan dan puan-puan dan pendengar, jadi daripada keterangan Syekh Abdul Qadir Jailani, perkara yang ganjil yang dikira sebagai sihir berbeza dengan karomah. Kerana karomah datangnya daripada Allah, maka karomah berlaku benar-benar pada orang yang alim, yang hampir kepada Allah. Dan kerana itu karomah, orang yang dapat karomah berasa takut kepada Allah, tidak suka diketahui oleh orang ramai. Kerana bila diketahui oleh orang ramai, boleh menyebabkan orang tersebut akan terjauh daripada Allah. Allah akan murka. Sebab itu orang-orang yang alim, sebenar-benar alim, para wali Allah, sangat menakuti kalau mereka dikurniakan Allah karomah. Tetapi tukang-tukang obat yang mengobat sihir santau, mereka sengaja tunjukkan kebolehan dan mereka berbangga tentang kebolehan mereka. Jadi ini berbeza dengan apa yang berlaku pada orang yang alim bila dikurniakan Allah karomah. Karomah sangat jarang berlaku. Dan orang yang dikurniakan Allah karomah pun dia tak tahu bila dikurniakan. Tak ada siapa yang tahu. Diri orang itu pun tak tahu. Tetapi pakar-pakar santau, mereka sudah tahu dirinya boleh mengobat penyakit santau, sihir santau. Dan bila diobat nanti akan keluar apa yang biasa keluar. Memang orang tersebut sudah tahu. Jadi jelas ya, karomah tak diketahui oleh diri orang yang menerima karomah. Tapi sihir memang sudah diketahui oleh diri orang tersebut. Ahli sihir tersebut sudah tahu apa yang akan berlaku. Kerana itu dapatlah kita simpulkan bahawa perkara-perkara yang ganjil seperti keluarnya berbagai objek yang didakwa keluar daripada tubuh pesakit, sebenarnya objek tersebut telah dicempakkan oleh jin dan syaitan yang menjadi pembantu perawat tersebut. Tetapi orang ramai tidak dapat mengetahuinya, tidak dapat mengetahui rahsia tersebut kerana perbuatan jin dan syaitan yang menjadi pembantu perawat tersebut tak dapat kita lihat. Sebab itulah dinamakan sihir, kerana kerja-kerja tersebut sangat rahsia, terlindung daripada pandangan mata dan pengetahuan orang ramai. Bagaimanapun, jelas keluarnya objek-objek yang didakwa keluar daripada tubuh pesakit yang kena santau, itu adalah satu penipuan, satu amalan sihir. Cuma masyarakat kurang percaya, kurang yakin itu apa yang berlaku itu sihir. Sebab yang melakukannya berketerampilan sebagai orang alim. Mungkin berkopiah, mungkin berjubah, mungkin seorang ustaz, seorang alim. Jadi orang ramai sudah tertipu dengan berlapis-lapis penipuan. Keterampilan orang alim tersebut sendiri pun sudah menipu orang ramai, mengabui mata orang ramai, sehingga orang ramai yakin apa yang berlaku itu sebenarnya adalah karomah. Karomah orang alim itu, sedang yang sebenarnya apa yang berlaku itu adalah sihir. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita semak secara teliti, kita perhatikan, kita tengok betul-betul apa yang berlaku pada seseorang yang kena santau, yang sedang dirawat oleh mereka, yang nantinya akan keluar
objek-objek tersebut. Nanti apa yang saya sebut ini semuanya akan semuanya dapat dibuktikan kebenarannya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, perlu penelitian yang sebenar-benar, perlu kepada amalan zikir dan tafakkur, muraqabah. Terutamanya tuan-tuan dan puan-puan perlu membaca terus-menerus ayat kursi, lalu berzikir terus-menerus, muraqabah. Kalau boleh, lakukanlah zikir dan muraqabah ma'iyah yang dianggap oleh ahli tasawuf. Zikir dan muraqabah ma'iyah adalah satu tingkat yang tinggi dalam bidang tauhid. Bila seorang duduk dalam zikir dan muraqabah ma'iyah, sepertilah juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sentiasa zikir dan muraqabah ma'iyah. Kerana itulah maka Rasulullah tidak ada rasa takut dan tidak ada orang-orang kafir Quraisy yang dapat menakutkan Rasulullah SAW. Rasulullah tetap berjaya menghadapi musuh-musuh mereka kerana Rasulullah tetap di dalam zikir dan muraqabah ma'iyah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum la tahzan innallaha ma'ana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib.